Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik dan puasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini Allah kejutkan kita, Allah bangunkan kita daripada mati mendalam. Mudah-mudahan Allah akan pimpin kita dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa melakukan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi terdidik sebagai orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan darjat kita sehingga menjadi orang yang bertakwa. Bila kita berjaya menjadi orang yang bertakwa, itulah tanda dapat jaminan dari Allah tentang keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita ini hidup dalam dua negara, dua alam. Satu alam dunia, satu alam akhirat. Dua-dua kita nak selamat. Di dunia pun nak selamat, di akhirat pun nak selamat. Di dunia apa nak? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak gaji besar, nak pangkat besar, nak cakap besar. Nah itu kan? Itu kebaikan dunia yang kita nak. Nah, di dunia ni kita boleh atau kita kalau boleh dapat ilmu yang memberi manfaat. Itu yang kita nak. Harta yang halal, rezeki yang halal, kesihatan yang baik, jiwa yang tenang, tak ada banyak masalah.
Allah selesaikan apa masalah yang kita hadapi. Itu kebaikan dunia kita nak. Dapat beribadah, dapat membantu manusia lain. Di akhirat kita nak mati dalam keadaan beriman. Lepas daripada siksa kubur, bangkit dalam kubur dalam keadaan yang sempurna. Ada kenderaan dari kubur kepada mahsyar. Dihisab dengan hisab yang ringan. Dapat keputusan, kita menerima keputusan itu dengan tangan kanan. Ditimbang nanti berat pahala kita. Ringan dosa kita atau langsung tak ada dosa. Meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Dan dapat masuk syurga, dapat minum telaga Al-Kautsar. Akhirnya kita dapat melihat wajah Tuhan kita. Itulah dia kebaikan akhirat yang tenda. Itu yang kita doa selalu tu. Imam doa apa dah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Wa fil akhirati hasanah. Lagi? Wa qina azaban nar, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita sambung pembacaan kita. Kita sudah baca hadis yang keempat. Nah, kita ulang sikit maknanya je. Hadisnya panjang sangat. Ya. Maknanya dari Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, nama sebenarnya bukan Abu Abdul Rahman tu. Abu Abdul Rahman tu gelaran aja. Anak kepada bapa kepada Abdul Rahman. Nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia benar lagi dibenarkan. Rasulullah itu shadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari air mani. Mulai air mani dalam perut mak kita tu 40 hari, mulai round keliling darah melalui darah dia 40 hari. Kemudian menjadi segumpul darah. Air mani itu bertemu dengan darah jadi darah beku. Alaqah namanya. Seperti yang demikian itu 40 hari. Kemudian jadi seketul daging. Seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. Mula-mula air mani itu jadi darah beku, itu jadi daging 40 hari. Kemudian baru ditiup roh. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkan menulis 4 kalimat. Ada 4 perkara tulis dalam diri kita. Sudah tulis dah ni. Cuma nak menjalani aja kehidupan tu. Apa 4 perkara tu? Nah, 4 kalimat. Iaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. 4 perkara. Yang pertama rezeki, yang kedua umur, yang ketiga amalan, baik atau jahat. Kemudian akhirnya bahagia atau celaka. Itu 4 perkara, ya. Semua sudah tetap tu. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga. Tengah muda ahli syurga aja. Mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat buat, baca Quran rajin, selawat rajin, ahli syurga aja. Amalan ahli syurga. Mengerjakan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga, melainkan sehasta. Dekat nak masuk syurga, melainkan satu hasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan. Apa sudah tulis siap tu. Kalau dia menjadi ahli neraka, akhirnya dia akan masuk neraka. Ada je sebab dia masuk neraka. Bergantung kepada apa yang ditulis oleh malaikat tadi lah. Padahal satu hasta lagi dekat dalam syurga ni.
Tapi kalau dia tulis menjadi ahli neraka, adalah jalannya, adalah sebabnya. Maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan amal yang ahli neraka. Macam-macam buatnya, mencuri lah, merompak lah, merogol lah, minum arak lah, dia berzina lah, dia buat ahli neraka. Sehingga dia dalam neraka tu bukan satu harta je tinggal lagi. Tak ada buat baik langsung. Sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan. Rupanya dia tulis lain, dia ada syurga. Ketentuan. Ketentuan-tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga. Maka masuklah ia ke dalamnya, masuk dalam syurga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ni hadis sahih. Ya. Faham ke mak hadis ni? Dia buat kerja ahli syurga je. Tapi kalau dia dah ditakdirkan jadi masuk neraka, dia akhirnya akan masuk neraka. Contoh banyak. Kita bersisa ada waktu ya. Bersisa tu amalannya ahli syurga. Muridnya je 60,000 orang boleh terbang di udara. Punya hebat. Tapi akhirnya dia masuk neraka juga kerana ditipu oleh iblis. Panjang ceritanya tu. Kita bersisa. Kalau baca kitab nama Jauharun Al-Hub ada cerita tu ya. Akhirnya masuk neraka sudah mati kafir. Kerana dia mengaku iblis sebagai Tuhan. Kemudian ada seorang lagi. Ini ahli neraka aja. Apa yang tak buat, yang semua buatnya. Merompak lah, mencuri lah, minum arak lah, berzina lah. Semua buatnya. Dah dekat nak masuk neraka. Bunuh orang. Sampai dibunuhnya 99 orang dibunuhnya. Tapi di satu malam atau satu hari dia datang kesedarannya. Nak taubat dari segala dosa-dosanya. Dia pun pergi jumpa dengan Tok Guru. Jumpa dengan Ustaz Ibrahim. Kenal Ustaz Ibrahim? Jumpa dengan Ustaz Ibrahim. Dia tanya kepada Ustaz Ibrahim, Ustaz, kalau saya nak taubat, terima dari Tuhan tak agaknya? Jawab Ustaz Ibrahim, apa dosa kamu? Dia pun kata lah, saya dah buat ini. You name them, he has done it. Apa je sebut je, dia semua dah lakukannya. Sehingga saya dah bunuh 99 orang katanya. Ngelin kepala Ustaz Ibrahim nama itu. Entahlah, kalau begitu takkan diampun oleh Tuhan, banyak mana dosa kamu ni. Ya kau Ustaz. Kata Ustaz kan. Kalau begitu katanya Ustaz dah jadi orang yang 100 katanya. Tahu jadi orang ke-100, dia dah bunuh berapa orang? 99 orang. Ustaz dah jadi orang yang ke-100 katanya. Dia pun cabut pedang. Dipancungnya kepala Ustaz tu. Matilah Ustaz tu. Jadi dia mangsa yang ke-100. Faham ke cerita ni? Satu orang dah bunuh ni. Kemudian tak lama lepas tu dia sedar balik. Dia nak taubat balik. Pergi jumpa dengan Ustaz Ain. Tanya pula dengan Ustaz apa? Khairul Subhi. Kenal? Dia tak kenal Ustaz Khairul Subhi. Dia lembut orangnya. Yalah. Dia tanya kepada Ustaz Khairul Subhi. Ustaz, saya kalau nak taubat diterima Tuhan ke? Kata. Apa dosa kamu? Kata Ustaz Khairul Subhi. Dia pun khabar dosa. Buat ini. Ya. Apa kata Ustaz Khairul Subhi? Allah Maha Pengampun. Jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa dengan Allah. Dia tetap pengampun. Tapi kamu kena pindah daripada kampung ini. Jangan duduk kampung ini. Kerana kamu duduk di sini, banyak kawan-kawan yang jahat. Kamu akan terikut dengan kejahatan. Takkan kamu dapat taubat. Kamu pergi pindah tempat lain. Pergi kamu pindah ke Sungai Lesung. Agaknya dia bukan cerita Sungai Lesung betul tu. Yang betulnya dia pindah daripada kampung dia. Pergi kamu pindah Sungai Lesung. Di sana itu orang baik-baik belaka.
Kalau kamu pindah sana, insyaAllah Tuhan akan ampunkan dosa kamu. Dia pun berjalan dah. Nak pergi ke sana langsung. Ya. Sampai ke simpang SMTD tu, langgar lori mati. Berdosa tu, orang berdosa tu, langgar lori mati. Bila dah mati, berebut. Ni cerita kitab ni, bukan lombok-lombok ni tau. Tapi tak ada bunyi itu ceritanya. Ya. Udah dia mati, berebut 2 orang malaikat. Satu namanya malaikat rahmat, lagi satu namanya malaikat azab. Dua-dua tu nak berebut, nak ambil rohnya tu. Malaikat rahmat nak bagi rahmat, malaikat azab nak bagi siksa. Ya, berebut tu. Aku punya kata apa tu. Ya. Jenuh bertengkar. Kata dia malaikat azab, dia mana pernah buat jahat, mana pernah buat baik. Tak sekali pun tak ada buat baik. Tapi kata malaikat rahmat, dia ni udah berazam, dah niat nak buat baik. Sudah berjalan pun kata. Tak ada, tak pernah pun dia buat baik. Tak pernah dia semayang lagi pun, tak pernah dia puasa lagi pun. Jadi bak pada aku, dia ke bawah dia, aku seksa dia di akhirat kata. Tengah bertengkar tu datang malaikat lagi satu. Malaikat lain sebagai apa? Mediator. Tahu apa mediator? Orang tengah. Dia pun bagi jalan. Kamu sukat. Mana lebih dekat? Dekat dengan kampung dia ke? Atau dekat dengan tempat yang ditujunya? Tempat dia mati tu. Sukat. Mana dekat? Dekat ke Taman Aman ke? Dekat dengan sungai apa tadi? Sungai Lusuk. Malaikat pun sukat. Sukat. Bukan pakai roller. Nyukatnya malaikat canggih. Sukat dia didapati. Satu hasta saja dia ni lebih dekat kepada Sungai Lusuk. Maknanya dia lebih dekat kepada taubat ke lebih dekat kepada maksiat? Tuan-tuan? Lebih dekat kepada taubat ke lebih dekat kepada maksiat? Lebih dekat daripada taubat. Lalu Allah ampunkan dosanya dan dia dapat masuk dalam syurga. Kenapa? Sudah ditakdirkan dia ni masuk dalam syurga. Ada je jalannya. Bersisah tadi masuk neraka. Ada je jalannya masuk neraka. Itu ayatnya. Contohnya membenarkan hadis Nabi ni. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, bapa Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Orang nama Abdullah ni selalu panggil Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar dipanggil Ibnu Umar. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Terus Mas'ud bin Ghafir bin Habib Al-Hazali. Itu aja ada turunannya. Beliau adalah di antara orang-orang yang mendahului memeluk Islam, memeluk agama Islam, serta terhitung dari golongan pembesar sahabat, golongan sahabat yang besar ya, pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang antara orang yang amat berani membaca Al-Quran. Berani dan rajin baca Quran di Mekah secara berterang-terangan. Hingga kerananya dia pernah disiksa. Dan dia baca Quran tengah-tengah orang ramai. Orang banyak siksa dia, pukul dia dan sebagainya. Ini siapa namanya? Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Tengah-tengah orang ramai baca Quran. Jangan kamu menyembah patung. Sembahlah kamu ke Allah. Ani'budullah. Wajtanibut taghut. Aduh sebut apa itu. Ketika itu Islam baru mula. Bukan ramai orang Islam ketika itu. Jadi beliau itu marah oleh orang-orang musyrik itu. Jadi ada ketikanya diseksa dia. Diikat dia macam Bilal bin Rabah betul lah juga. Macam ni dah juga. Yang berlaku pada Ibnu Mas'ud. Di samping itu Abdullah bin Mas'ud adalah khadam. Khadam tu tim pembantu. Bukan hamba ya. Khadam tu pembantu. Membantu Rasulullah. Bawa bagnya dah. Betulkan kasutnya dah dan apa-apa. Itu nama pembantu ya.
Pimpin dia ke jangan jatuh dan sebagainya. Itu pembantu. Bukan hamba. Hamba ni tak ada gaji. Hadam ni dia bukan full time. Mana ada Rasulullah adalah dia. Macam seorang lagi hadam kepada Rasulullah, namanya apa? Anas bin Malik ke hadam Rasulullah ya. Ini pun begitu juga. Jadi hadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia ke mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, beliau tidak ketinggalan. Dia tidak ketinggalan, sama-sama ada aja dia. Mana ada Rasulullah ada dia. Sebab tu dia banyak merawikan hadis. Kerana dia selalu bersama dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah cakap dia ingat. Bila dia ingat dia khabar pada sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga Anas bin Malik. Beratus-ratus ribu hadis dia. Dia hafal. Beratus-ratus ribu hadis diriwayatkannya. Kerana dia tak pernah belkang Rasulullah. Daripada dia kanak-kanak sampai dia remaja bersama dengan Rasulullah. Setiap kali ke mana Rasulullah pergi adalah dia. Itu Anas bin Malik. Ada yang ngabar pada sahabat lepas tu, aku bersama dengan Rasulullah daripada kecil sampai remaja. Sepanjang aku bersama dengan baginda, tak pernah baginda itu meninggikan suara dia kepada aku. Artinya tak pernah marah. Orang mungkin. Itu baiknya Rasulullah tu dengan hadamnya. Ini mau betul juga. Hadam yang setia. Ke mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, beliau tidak pernah ketinggalan sama-sama. Beliau tidak pernah berenggang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di rumah maupun di perjalanan, dan beliau terkenal dengan dalam kalangan sahabat sebagai seorang penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja rahsia Rasulullah dia tahu. Macam mana Rasulullah muak dia tahu, macam mana Rasulullah batuk dia tahu, macam mana Rasulullah baring dia tahu dan sebagainya. Itu rahsia Rasulullah. Dia tahu semua. Beliau adalah seorang yang kurus badannya. Ibnu Mas'ud ni kurus badannya. Bukan macam biasa orang Arab tu gemuk kan, besar ya. Dia kurus badannya. Apa? Dah kurus, hitam warnanya, lagi pendek. Jadi bukanlah handsome dia ni, tak handsome ya. Hitam pendek. Abdullah bin Mas'ud ya. Tetapi ini tidaklah menjadi kurang dan hina. Bukan dia jadi kurang dan hina, apa tu tak ada. Tidaklah menjadi kurang dan hina pribadinya, kerana beliau adalah lautan ilmu dan karung, tempat nyimpan benda lah ya. Dan karung yang penuh karung tu. Penuh dengan apa? Penuh dengan ilmu. Dan karung penuh tepu. Dah penuh tepu tu dengan pengetahuan. Semua dia tahu. Ya, akidah dia tahu, fiqh dia tahu, tasawuf dia tahu. Gedung ilmu tu, karung ni disebut karung ni. Ya. Karung ilmu tepu dengan pengetahuan. Demikian menurut pengakuan Sayyidina Umar ya, Sayyidul Umar sendiri kepada kami ya, kepada beliau. Kata Umar mengatakan dia itu adalah Sayyidina Umar. Demikian menurut pengakuan Sayyidina Umar ya, sendiri kepada beliau. Apa kata Umar? Kepada dia, kamu ni gedung ilmu. Apa yang semua kamu tahu? Itu uraiannya. Itu cerita tentang siapa? Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari pernah juga sahabat sahabat tertawa melihat kedua belah kakinya yang kurus. Sahabat ketawa tengok kakinya kurus kan. Orang gemuk bukan macam kaki kita ni, gemuk sikit. Ni kurus aja. Tulang aja dah. Rasulullah pada saat itu juga berkata bahawa kaki Abdullah dalam timbangan lebih berat
daripada Bukit Uhud. Maknanya bila ditimbang tu berat pahala ke berat dosa? Kakinya kurus, patutnya apa? Patutnya ringan lah, kurus. Tulang aja dia, daging tak ada. Tapi kata Rasulullah, kakinya tu pahala yang datang dari kaki itu lebih berat daripada Bukit Uhud. Bukit Uhud tu bukit batu, bukit berat kan? Jadi kalau pahala lebih berat daripada Bukit Uhud, macam masuk syurga lah. Orang dengar ayat ni, fa amma man saqulat mawazinu, sambung, fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Ini lebih berat daripada Bukit Uhud. Berat benar lah pahalanya. Dosa korang atau langsung tak ada. Tu Abdullah bin Mas'ud ya. Lebih berat daripada Bukit Uhud. Sebab itu tak usahlah ditertawakan. Kata Nabi ngabar sahabat, jangan kamu ketawa dengan dia. Tak usahlah ditertawakan kerana kerana kurus kedua belah kakinya. Kerana yang menjadi ukuran ialah amalannya, dan bukan kedua belah kakinya. Jadi ukuran amalan dia, semayangnya macam mana, perjuangan dia macam mana, akidah dia macam mana, akhlak dia macam mana. Itu yang jadi ukurannya, bukan kakinya, bukan kurus itu. Ringan dah, tak ada. Itu cerita siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nilainya, hadis ni apa nilainya? Dia ada nilai. Ada hadis lemah, hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis qudsi, ada hadis mutawatir. Itu nilai-nilai hadis ni. Yang ini apa nilainya? Hadis ini mempunyai arti yang sangat besar. Kepada umat Islam yang percaya kepada kekuasaan Allah, menciptakan manusia dan makhluk yang lain. Allah mencipta, segala-galanya Allah yang menciptanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Langit itu Allah cipta, bumi itu Allah cipta, barang antara langit dan bumi pun Allah cipta juga. Apa barang antara langit dan bumi? Manusia lah, manusia, binatang, burung, pokok, malaikat. Itu antara langit dan bumi. Semua ciptaan Allah Ta'ala. Maknanya selain daripada Allah, dia yang menciptanya. Selain daripada Allah, Allah lah yang menciptanya. Jadi itu dia. Jadi nilainya tinggi ya. Di sisi Allah ya. Hadis ini mempunyai arti yang sangat besar kepada umat Islam yang percaya kepada kekuasaan Allah. Apa kuasanya? Menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mujo Allah nak ciptakan kita. Kalau Allah tak nak cipta kita, tak ada. Tak ada yang tak ada bersama dengan kita kejap ni. Kerana Allah tak ada cipta. Tak ada. Kemudian mujo pula Allah cipta kita ni sebagai manusia. Boleh dah Allah cipta kita jadi kambing? Boleh ke tak boleh? Boleh dah Allah jadikan kita ni lembu? Boleh dah. Boleh dah Allah jadikan kita ni katak? Kalau Allah jadikan katak, kita di mana duduk kejap ni? Duduk. Manggil hujan. Kerak. Betul ya? Ada jadikan kita manusia. Udah jadi manusia, dia jadikan kita orang Melayu pula tu. Alhamdulillah jadi orang Melayu. Melayu ni bangsa yang amat baik. Tak ada yang lebih baik daripada Melayu. Nantaklah kau kata orang Melayu nyongin je. Penghina Islam, orang Melayu nyongin je ke. Orang Melayu. Baik benar. Alhamdulillah, kita tak ada tanda bergaduh. Orang ambil kesempatan hidup dalam Malaysia ni. Mencari kekayaan orang Melayu. Tak ada kacau apa, duduk je. Tu baik yang orang Melayu ni. Betul? Lagi kita bertuah, Allah bagi kita iman dan Islam. Kalau Allah tak bagi kita iman dan Islam, apa agama kita tuan-tuan? Hindu. Kalau Hindu, siapa yang ngajar kejap ni?
Ramasami, Govinda Raju. Tu imam tu siapa? Tu imam tu siapa? Kalau Hindu, apa namanya? Apalah Naidu agaknya. Itu dia. Mojo lah kita dapat iman dan Islam. Dapat kita kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dapat kita mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Itu kita dapat Islam. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling agung. Bukan semua orang Melayu dapat Islam ni. Ada tak orang Melayu tak ada Islam? Di mana? Di mana orang Melayu tak ada Islam? Sekarang ni. Zaman dulu memang ada pun. Kita ni Hindu dulu. Sebelum Hindu jadi Buddha. Ini cikgu sejarah tu ni tau. Yang ajar ni. Dulu orang Melayu agamanya Buddha tau. Mereka tertarik dengan orang Siam tu. Lalu terikut-ikut dengan orang Siam tu. Sampai tertegak satu kerajaan Buddha. Kerajaan Melayu tapi agama Buddha. Namanya Sriwijaya. Nama kerajaan tu Sriwijaya. Belah Kedah dan Perlis banyak. Peninggalannya banyak situ. Lepas tu datang Hindu. Orang Melayu pun tertarik dengan Hindu. Jadi orang Melayu pun masuk agama Hindu juga. Sampai tertegak pula satu kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Apa nama kerajaannya? Langkasuka. Langkasuka tu ada di Perak ni tu. Dekat Beruas tu. Itu banyak. Dia punya peninggalan. Koi-koinya banyak tinggal situ ya. Namanya Langkasuka. Lepas itu baru datang Islam. Datang Syekh Abdul Aziz daripada negara Arab. Dia dan anak kapal singgah di Melaka. Turun anak kapal dengan dia tu semayang di tepi pantai Melaka tu. Orang Melayu tengok je apa dia buat demi ni. Tonggang-tonggi. Mereka melapor kepada Sultan ketika itu. Ketika itu Sultan Melaka namanya siapa tahu? Siapa nama Sultan Melaka tahu? Parameswara. Masa itu Parameswara apa agamanya? Hindu. Sultan pun dia panggil anak kapal tu. Diketuai oleh Syekh Abdul Aziz tu. Bertanya kepada mereka, apa kamu buat di pantai tu? Jawab Syekh Abdul Aziz, kami di sana tu menyembah Tuhan kami. Siapa Tuhan kamu? Dia pun cerita Tuhan kami ni. Dia amat berkuasa, dia amat melihat, dia amat mendengar, dia amat mengetahui dan sebagainya. Ya? Bukan sehari, bukan sejam dua ni. Berhari-hari. Lama-lama tertariklah Parameswara tu dengan Islam. Lalu dia pun masuk Islam. Tukar nama. Dari Parameswara namanya apa? Sultan Iskandar Zulkarnain Shah. Itu Sultan Melaka yang pertama ya. Yang masuk Islam. Dulu orang Melayu punya lebih baik orang Melayu tu. Bila raja masuk Islam, orang Melayu pun ikut sekali. Dia ikut raja. Mereka taat pada raja. Bila raja Islam lah. Jadi sebab kita sekarang ni Islam sampai sekarang ni ya. Kalau tidak kita mungkin masih Hindu lagi ya. Punya hebat. Itu dah menandakan apa? Kekuasaan Allah Ta'ala. Mari kita lihat. Kemudian setelah hidup dalam mana kita? Pada baca kata sikit senang ya. Ciptaan manusia dengan beransur-ansur. Ya. Mana mulanya? Ini belum baca lagi apanya. Jatah anda baca dah? Ini layan udah baca ya. Pada hadis ini ditegaskan asal, permulaan, kejadian dan serta terbentuknya amal yang dilakukannya dalam masa hidupnya dan akhir hidupnya di mana dan tempat yang akan didiaminya ya setelah mati dia ke mana? Syurga ke neraka, bahagia ke menderita. Kemudian perkara asal kejadian manusia. Ya, ini dah dikhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana asal kejadian manusia? Mana tahu Nabi ni? Dia ada ngaji biologi ke? Tuan-tuan, Nabi ada ke ngaji biologi? Mana dia tahu asal manusia? Berasal daripada air mani.
mengalir air mani itu dalam perut ibu kita selama 40 hari. Kemudian bertukar jadi darah. Mengalir pula air mani dengan darah itu bercampur selama 40 hari. Bertukar jadi daging. Daging itulah diliputi oleh tulang-tulang, meliputi tulang-tulang dan sebagainya. Mana tahu Nabi ni? Tuan-tuan, dia ada ngaji biologi. Ngapa tak ada? Pergi sekolah apa tak? Dia tu ummi. Apa tu ummi? Tak reti membaca, tak reti menulis. Sebab bila dia terima wahyu, Jibril suruh dia baca. Iqra, kata Jibril. Baca kamu. Apa jawab dia? Aku tak reti, kata. Baca lagi, kata. Aku tak reti, kata. Betul? Perintah lagi. Baca olehmu dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia pun baca dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus boleh baca. Itu di antara mukjizat yang besar yang dilakukan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mana pernah pergi sekolah? Apa kelulusan Nabi? Ada UPSR, ada SRP, ada SPM, ada degree, ada lulus UIA. Apa pun tak ada. Tapi profesor UIA itu mengambil ilmu darinya. Tahu je dia tentang kehidupan itu Nabi profesor pun mengambil ilmu darinya. Cendekiawan semua belajar daripada dia. Itu Nabi hebatnya. Padahal dia tak pernah pergi sekolah pun. Kerana dia bercakap tu bukan ikut otak dia. Dia bercakap bukan ikut nafsu dia. Dia bercakap tu dari apa? Dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa yang berkatakannya ialah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Nabi Baik. Kemudian sesudah hidup dalam jangka waktu yang tertentu sampailah tengok kejadian manusia atas lagi. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan asal permulaan manusia dan ketentuan dirinya sebelum lahirnya supaya manusia mengerti sebelum lahir apa jadi. Itu cerita dari Nabi tu, supaya manusia mengerti asal dirinya yang dicipta dari tanah dan air mani yang berasal dari tanah. Air mani pun dari tanah. Maknanya kita ni asal kita ni jadinya kita ni daripada benda-benda yang hina, daripada tanah. Tanah ni tempat apa? Tanah ni tempat apa? Kau ni tempat orang buang najis, ya ke tak? Tempat orang buang bangkai, tempat orang nanam mayat. Tanah. Sedangkan malaikat dicipta dari apa? Dari nur, dari cahaya. Jin dicipta dari apa? Dari api. Jadi semua kejadian jin tu kuat, hebat. Malaikat pun hebat. Manusia dari tanah. Hina. Asalnya dari tanah. Kemudian dalam diri manusia tu penuh dengan benda-benda yang hina. Ya ke tak? Dalam diri kita tu banyak tak benda-benda hina. Banyak tak benda-benda yang apa? Yang najis ada tak? Ya Allah. Tak kenal diri sendiri ke? Tengok diri sendiri tu. Bangkit dari tidur tadi. Gesek mata, kosok mata. Ada apa? Ada tak mata. Mulia benar ke tak mata tu? Kau ni buat. Korek hidung ada apa? Ada tak hidung? Laku ke tak hidung tu? Apa dia lakunya? Korek telinga ada apa? Korek telinga, tak telinga. Nyongin nampak apa? Tak gigi kuning je macam mak ya. Mak mana okey ya? Hina kamu dia. Hina kita ni ya. Sebab itu kita tak boleh nak takabur. Tak boleh nak ego, tak boleh nak megah. Kerana kita ni asal daripada benda-benda yang hina. Dalam perut kita ada apa? Tong, bukan tai aja, tong. Tong apa? Tong tai. Bawa ke surau, bawa ke masjid.
Ya, itulah keadaan kejadian manusia hina. Berasal dari benda yang hina dan kita memang dalam keadaan hina. Udah mati jadi apa? Bangkai yang hina. Dah mati itu jadi bangkai yang hina. Siapa tak siap? Walaupun di dalam dunia ini hebat, pangkat besar. Raja udah mati. Kemana buang? Kemana buangnya? Tanam juga ya. Jadi bangkai yang hina. Itu manusia. Sedangkan jin dijadikan daripada api. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Jadi tak ada leher yang macam manusia dah. Menurut hadis tersebut, manusia diciptakan daripada air mani dengan cara beransur-ansur sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, namanya nutfah, nutfah air mani ya. Imam Nawawi ni siapa? Kitab kita ni susunan Imam Nawawi lah. Imam Nawawi yang menyusunnya ni. Hadis 40 ni. Pakar hadis. Bab hadis tanya dia tahu lah. Semua dia tahu tentang Imam Nawawi ni. Banyak kitab-kitab yang disusun oleh Imam Nawawi tentang hadis. Dia bukan karang. Hadis mana boleh karang? Perkataan Rasulullah mana ada karang? Disusun. Kata Imam Nawawi berkata bahawa yang dimaksudkan dengan dikumpulkan di sini ialah dikumpulkan air mani lelaki dan perempuan, disatukan air mani lelaki dan perempuan tu, lalu jadilah anak seperti dikatakan Allah dalam firman-Nya. Khuliqa min ma'in dafiq. Ada ayat tu. Surah At-Tariq wa samai wa tariq ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Artinya apa? Dijadikan dari air yang memancar. Air mani itu pancut, itu jadi kita ni ya. Dan mungkin pula maksudnya dikumpulkan dikumpulkan dari seluruh badan. Beralasan dengan pendapat yang mengatakan bahawa di dalam peralihan masa pertama, air mani itu menjalani seluruh tubuh perempuan sehingga 40 hari. Round je, bergerak antara kaki ke kepala dan pusing-pusing daripada jantung tu jalan air mani dia seluruh badan-badan perempuan 40 hari. Dan sesudah itu baru dikumpulkan dan dijadikannya segumpal darah dengan alaqah. Darah tu dengan alaqah. Demikianlah kejadiannya selama 40 hari. 40 hari pula dalam peralihan masa kedua ya, peralihan masa kedua. Jadi darah tu, kumpul balik darah tu, jalan balik darah tu seluruh badan. Yang makin sehari semakin bertambah besar. Akhirnya pada masa peralihan atau yang ketiga, pada masa peralihan masa yang ketiga, darah beransur-ansur besar menjadi seketul daging. Panggil mudghah. Mudghah. Bukan mudghah ya. Dha tu bukannya qalqalah. Mudghah. Banyak orang sebut dha tu apa? Dia qalqalahnya tak betul. Min fadl. Salah tu. Min fadlillah. Dha tu bukan qalqalah. Ya. Tapi kalau berhenti boleh. Ardh itu sifat huruf. Bukan ngajar tajwid begini. Sifatul huruf kena sebut. Hatta apa? Dia nak cerita sifat huruf ni ya. Salamun hatta hatta mut. Macam mana ya? Ujungnya surah apa dah?
Ya Allah. Tadi apa ya? Hatta matla'il fajr. Ya, betul. Hatta matla'il fajr. Fajr. Itu apa kan? Dinyatakan sifat huruf ya. Begitu ke wasama ilal ard ada kan itu sifat huruf boleh sebut ya. Kalau God aja tak boleh. Min fadlillah, jangan min fadlillah, salah. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan tadlil, salah. Fi tadlil ya. Jangan tadlil. Banyak orang sebut tadlil. Tak betul tu. Dia bukan qalqalah ya. Tapi kalau di hujung tak apa. Fil ard tak apa. Itu jadi apa? Muqah ya. Jangan sebut mudghah, tak betul. Muqah aja. Akhirnya pada masa peralihan, masa yang ketiga, darah beransur-ansur besar menjadi daging, iaitu dipanggil muqah. Iaitu apa tu? Besar daging yang dapat dikunyah-kunyah, macam daging yang dikunyah-kunyah. So itulah dagingnya. Tak terang lampu ni. Kalau mau pemalak. Dan dalam peralihan masa yang ketiga itulah nanti ya ambil bang lampu dia senang. Ini mungkin nampak. Terang sikit. Dalam masa yang ketiga itulah seketul daging itu mendapat bentuk ciptaan seorang manusia. Baru jadi manusia, baru jadi saya, baru jadi tuan-tuan, baru jadi perempuan ya. Ciptaan seorang manusia menurut kehendak Tuhan. Apa jadi pada kita tu Allah menentukannya. Gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke, putih ke, hitam ke. Siapa menentukannya? Allah Ta'ala menentukannya. Handsome ke? Bodoh ke? Allah menentukannya. Cacat ke? Buta ke? Allah menentukannya. Adalah hikmahnya kita tak tahu. Mengikut kehendak Tuhan. Dengan dimulai melengkapkan panca indera. Panca indera apa? Apa panca indera? Ada 5 panca indera kita. Yang pertama panca indera melihat, yang kedua panca indera mendengar, yang ketiga panca indera mencium, yang keempat panca indera merasa, yang kelima panca indera kulit ni. Licin ke, tebal ke, kasar ke, 5 panca indera ya. Kalau bacanya senses, S-E-N-S-E-S, senses. Ada 5. Itu namanya panca indera. Dalam Islam panca indera yang dipakai nak jadi mukallaf 2 aja. Yang diambil kira 2 aja. Yang pertama panca indera melihat, yang kedua panca indera mendengar. Bila ada salah satu, kira sempurna lah tu. Kira mukallaf lah tu. Wajib menjalankan perintah Allah ya. Dia buta tapi tak pekak, wajib ke tak wajib sembahyang? Wajib. Dia pekak tapi mata nampak, wajib tak wajib sembahyang? Dia pekak tapi mata nampak, wajib ke tak wajib sembahyang? Wajib, dia mukallaf tu. Yang tak mukallaf, yang tak wajib, kalau dia buta dan pekak. Dia buta dan pekak tak wajib. Tak ada jalan dia nak mengetahui tentang Islam. Udahlah buta pekak pula. Tak wajib. Itu pun kalau dia buta dan pekak sebelum memayyiz. Apa memayyiz? Sebelum kenal yang mana najis, yang mana suci. Itu namanya memayyiz. Ya, umur setahun lebih sudah buta pekak. Tak bukan mukallaf. Tapi kalau ada umur 81 tahun dekat 82 tahun baru buta pekak macam. Mukallaf ke tak? Mukallaf lah. Contohnya seorang tu tengah ngajar di Taman Aman. Umurnya 81 tahun dekat 82 tahun. Tiba-tiba berdentung punya guru kuat. Sampai pecah ke gendang telinga ni. Dua-dua pecah. Udah pekak. Lepas tu, kidap lah. Cong tu. Buta mata tu. Udah buta dan pekak.
Tuan ajar ni. Ya. Boleh tak? Lepas tu dia kata, aku tak wajib dah sembahyang, aku dah buta, dah pekak. Boleh tak? Boleh tak boleh? Tak boleh ya. Itu dia. Mesti sebelum memayyiz. Alright. Itu namanya mukallaf ya. Itu namanya apa? Panca indera tadi ya. Dia bagi panca indera. Dan mendapat bentuk ciptaan seorang manusia menurut kehendak Tuhan. Ya, dengan dimulai melengkapkan panca indera, dijadikan padanya alat pendengaran. Itu panca indera ya. Penglihatan. Lagi apa? Penciuman dan mulut, serta diadakan dalam rongga perut yang ada disebut perut besar dan perut kecil. Small intestine, big intestine ya. Perut besar dan perut kecil. Inilah yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya. Artinya ia yang membentuk kamu dalam rahim menurut bagaimana yang ia kehendaki, yang mana ia kehendaki, yang mana Allah nak itu jadi kita ni. Surah Ali Imran ayat 6. Kemudian apabila berakhirnya peralihan masa dah akhir tu, dah dekat kiamat dah. Sudah berakhirnya peralihan masa yang ketiga, dah habis yang ketiga, yang berlangsung selama 40 hari itu, maka telah berumurlah segumpal daging yang telah dibentuk 4 bulan lalu. 4 bulan lalu tu daging tu, dan ditiupkan roh, dan 4 bulan ditiupkan roh. Seperti firman Allah, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah mukhallafatin wa ghayra mukhallaqah. Ghayra mukhallaqah. Tak hafal betul lah. Kalau hafal lain gaya macamnya. Kalau hafal macam macam tengok beda. Itu je. Laju je. Artinya apa? Hai manusia. Wahai manusia. Siapa manusia? Kita lah. Wahai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan, fi raibim, kamu ragu-ragu, tak percaya ngedak, ya ke tak, kalau kamu ada dalam ragu. Kalau kamu ada dalam keraguan tentang hari kebajikan atau hari kiamat, ya, bajikan betul ya, hari kebajikan, iaitu hari kiamat, maka fikirkanlah bahawa sesungguhnya kamu telah jadikan kami itu Allah kata, sungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah. Kita ni asal dari tanah. Mula dari tanah. Kemudian dari setitis air mani. Kemudian dari seketul darah. Kemudian dari sekepal daging yang apa? Yang sempurna kejadiannya. Kalau kamu ragu-ragu, kita ni asal dari tanah. Bukan asal dari tanah dari mana? Air mani itu kan dari tanah. Kita ni asalnya daripada Nabi Adam. Allah jadikan Adam dari apa? Tuan-tuan dan puan, Allah jadikan Adam dari apa? Dari tanah. Bukan ada bapaknya, dia bukan asal dari air mani. Dari tanah Allah jadikan tu. Udah jadi Adam, dijadikan pula opah kita. Siapa nama opah kita? Hawa. Kemudian bertemulah Adam dan Hawa. Bila bersatu, keluarlah air mani Adam tu kepada tubuh Hawa. Jadilah anak. Jadi anak, di antaranya Habil dan Qabil dan sebagainya. Banyak anak Adam ya.
Lepas anak tu seorang. Akhirnya sampai kepada kita. Jadi asal kita ni daripada Adam. Adam tu jadi daripada tanah. Kemudian kita ni apa itulah kejadian manusia ya. Mula air mani, lepas tu apa? Darah, lepas tu daging, lepas tu tulang dan sebagainya. Alright, itu kejadian manusia ya. Ni Rasulullah sebut dah ni. Itu yang pertama. Yang kedua ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Ada 4 kalimah. Apa 4 kalimahnya? Yang pertama rezeki, yang kedua umur, yang ketiga apa? Amal, buat baik ke buat jahat. Yang keempat nasib akhiratnya. Ya, bahagia ke atau menderita. Tempat itu dah tetap dah. Kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Takdir itu di antara rahsia Allah Ta'ala lah. Allah aja yang tahu. Ada 10 perkara yang menjadi rahsia. Hanya Allah aja yang tahu. Yang lain tak tahu. 10 perkara. Sudah saya sebut sini dah. Apa dia? Yang pertama, penat ajuannya. Yang pertama apa? Lailatul Qadar. Yang kedua, keredaan Allah terhadap mereka yang taat. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka yang derhaka. Ketiga. Yang keempat, semayang. Yang mana satu jadi keutamaan di sisi Allah. Kita tahu. Yang kelima, nama-nama Allah. Nama-nama Allah tu ada 3,000 nama. Yang mana satu jadi keutamaan dari Allah, kita tak tahu. Satu tu jadi keutamaan tu. Dengar lalu. Nama Allah ada 3,000. 1,000 nama hanya malaikat aja tahu. 1,000 nama lagi hanya Nabi-Nabi aja tahu. Tinggal berapa? Tinggal 1,000 lagi. 300 nama ada disebut dalam Taurat. 300 nama disebut pula dalam Injil. 300 nama lagi disebut dalam Zabur. Berapa dah? Berapa dah? 99. Mana 99-nya? 900. 300 dalam Taurat, 300 dalam Injil, 300 dalam Zabur. Tadi ada berapa? 2,000. 1,000 malaikat je yang tahu. 1,000 lagi Rasul, bukan Rasul, Nabi je yang tahu. Jadi semua ada berapa? 2,900 nama. 99 nama terdapat dalam Al-Quran yang selalu kita dendang nanti ya. 99. Jadi ada semua berapa? 2,999 nama. Satu lagi. Yang mana? Entah. Wallahu a'lam. Allah je yang tahu ya. Itu nama-nama Allah. Yang keenam. Ya. Yang keenam apa? Takdir. Kita tak tahu takdir kita. Yang ketujuh, jodoh. Jodoh kita. Siapa jodoh kita tak tahu. Ada jodoh ke tak ada jodoh, kalau Allah tentukan. Ada orang sampai mati tak ada jodoh? Ada. Ada orang banyak dengan jodohnya. Lepas seorang. Itu Allah yang menentukannya. Yang ke-8, wali. Wali itu Allah yang tahu. Kita tak tahu. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia tu wali Allah. Wali nikah tahulah. Tapi wali Allah. Allah yang tahu. Mana tahu kan? Bulan depan datang seorang daripada Taman Melayu Jaya tu. Dia ngapa pada orang Taman apa ni? Surah Al-Amin ni. Teman semalam dia lantik jadi wali gitu. Macam? Nak ngapa pada apa ni? Teman semalam dia lantik dia jadi wali gitu. Apa buat? Ambil penyapu. Apa buat? Halau balik. Tak betul tu ya. Hanya Allah yang tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia tu wali. Dia merasakan diri itu berdosa. Kerana dia kalau wali, mana ada ego, mana ada takabur, mana ada sombong, mana cakap besar. Takkan dia mengaku diri dia wali. Kalau dia mengaku diri dia cakap besar tu. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Kita aja mengatakan dia itu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan amalnya, berdasarkan
akhlaknya, berdasarkan hikmah yang ada padanya, itu kita katakan dia tu wali. Yang kesembilan apa? Takkan tak tahu tarikh kematian kita. Bila? Siapa tahu tarikh kematian dia? Angkat tangan, saya nak tengok. Nak catat. Saya akan mati berapa bulan. Angkat tangan. Dan yang ke-10 apa? Tarikh hari kiamat. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah. Okey. Sudah pukul 7.55. Sudah ke belum? Sudah ke belum? Sabar dah. Nanti kita akan baca yang kedua ya. Ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan. Baik, untuk pagi ini cukup sekadar itu. Kerana saya lepas ini nak balik kampung. Mana kampung? Nak balik ke mana? Pulau Tiga. Okey, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Taman Aman ataupun Surau Al-Amin. Memanglah. Kalau semua dapat, tanda murid-muridnya pandai. Kalau semua tak dapat, bingung belaka,